Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada hari ini kita akan membuat pengukuhan pendidikan Islam tingkatan 5 dalam bidang akhlak Islamiah. Jadi semoga semua pelajar bersedia. Standard kandungan bagi pelajaran 18, tawaduk menzahirkan kesucian jiwa. Antara beberapa standard pembelajaran yang perlu dicapai dalam tajuk ini ialah: pertama, menyatakan pengertian dan dalil nakli sifat tawaduk. Yang kedua, menjelaskan contoh sifat tawaduk yang diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, merumuskan hikmah tawaduk. Dan yang keempat, mengamalkan sifat tawaduk dalam setiap keadaan secara beradab dan istiqamah. Jadi insya-Allah semoga selepas pembelajaran kita, keempat-empat standard pembelajaran ini dapat kita capai. Dalam bidang akhlak Islamiah, ada beberapa perkara yang perlu pelajar fokus, iaitu pertama, maksud. Bagi tajuk ini, lebih kepada maksud tawaduk. Yang kedua, dalil. Yang ketiga, contoh. Dan yang keempat, hikmah. Jadi, pelajar perlu menguasai keempat-empat bahagian ini untuk memahami bahagian akhlak Islamiah dengan baik. Seterusnya, sebelum saya teruskan, Ustazah akan terangkan tentang panduan menjawab soalan, di mana pelajar perlu memahami kata tugas yang diberi sebelum menjawab soalan. Contohnya, bagi kata tugas nyatakan ataupun apakah, yang menyatakan tentang maksud. Pelajar boleh menulis kepada kata kunci 1 dan juga kata kunci 2. Yang kedua-dua kata kunci tersebut membawa kepada 2 markah. Contoh soalannya adalah seperti nyatakan maksud tawaduk. Oleh itu, pelajar perlu menjawab dengan menulis kedua-dua kata kunci bagi maksud tawaduk tersebut. Kata tugas yang kedua iaitu jelaskan. Kehendak soalan berkaitan dengan dalil tawaduk. Oleh itu, pelajar hendaklah menulis ayat Al-Quran ataupun hanya menulis maksud ayat tersebut. Dan markah kepada dalil ini adalah 2 markah. Bagi kata tugas jelaskan untuk kefahaman, pelajar hendaklah menjawab menggunakan ayat yang lengkap, iaitu 3 patah perkataan ke atas yang membawa kepada maksud yang sempurna. Markah bagi kata tugas jelaskan untuk kefahaman ini membawa kepada 2 markah. Dan bagi kata tugas terangkan, contoh soalan terangkan berkaitan dengan tawaduk yang diamalkan oleh Rasulullah. Pelajar perlu menulis isi dan juga huraian, di mana cara penulisannya adalah isi disambung dengan wacana penyambungnya adalah suka, iaitu supaya, untuk, kerana ataupun agar. Dan diletakkan juga dengan huraian kepada isi tersebut. Jadi, bagi soalan terangkan ini, jika pelajar dapat menjawab soalan isi dan juga huraian, pelajar dapat kepada 2 markah. Oleh itu, jika pelajar dapat menjawab soalan menggunakan panduan jawapan yang telah diberi, insya-Allah pelajar dapat menjawab ataupun mendapat markah penuh bagi soalan-soalan yang diberi.
Oleh itu, pelajar-pelajar, tiap kali pelajar menjawab ataupun membaca soalan, pelajar hendaklah mengingati semula bagaimana panduan menulis jawapan bagi kata tugas tersebut. Seterusnya, kita akan lihat kepada kunci jawapan mudah KBKK. Apa dia KBKK? Jadi, ini merupakan antara skema umum yang pelajar boleh jawab berdasarkan kefahaman kepada soalan. Contoh soalan minta sebab, faktor ataupun punca berlaku. Jadi pelajar boleh meletakkan jawapan yang umum iaitu ITK. Iman yang lemah, terpengaruh dengan rakan, K. kurang didikan agama. Jadi apa sahaja soalan yang keluar berkaitan faktor berlakunya perbuatan zina, contohnya, pelajar boleh menjawab iman yang lemah, kurang didikan agama, ataupun jika soalan diminta berkaitan dengan apakah faktor yang menyebabkan berlakunya vandalism di Malaysia. Jadi pelajar boleh menggunakan juga kunci jawapan mudah diberi iaitu kerana terpengaruh dengan rakan ataupun budaya yang tidak baik dan juga iman yang lemah. Jadi pelajar boleh nampak ini merupakan skema umum ataupun kunci jawapan mudah bagi soalan yang lebih kurang sama faktor berkaitan dengan perkara yang negatif. Okey, kunci jawapan mudah bagi cara mengekalkan keamanan, perpaduan, keharmonian. Contoh soalan, jelaskan bagaimana cara untuk mengekalkan keamanan ataupun perpaduan di dalam masyarakat. Pelajar boleh menjawab menggunakan 3S. Senyum ataupun salam, S kedua sedekah, S ketiga sapa. Contoh, bagaimanakah cara yang perlu dilakukan oleh pelajar untuk mengekalkan keamanan ataupun mengekalkan kelas supaya kelas menjadi lebih harmoni di sekolah lah maksudnya. Jadi pelajar boleh menggunakan 3S ni. Bagaimana? Pertama, boleh gunakan S yang ketiga iaitu sapa. Maksudnya memberi salam ataupun menyapa, berkenalan dengan pelajar-pelajar ataupun rakan-rakan dengan lebih baik. Ataupun pelajar juga boleh memberi jawapan yang pertama. Salam, memberi salam kepada guru, memberi salam kepada rakan-rakan apabila sampai ataupun berjumpa. Jadi 3S ini boleh digunakan bagi jawapan untuk cara mengekalkan keamanan, perpaduan dan keharmonian. Okey, saya harap pelajar faham bagaimana kunci jawapan mudah ini dapat membantu soalan-soalan yang kita rasa mungkin sebelum ini tak tahu nak jawab apa. Jadi ini merupakan dapat membantu pelajar untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan yang telah saya bincangkan tadi, sebab, faktor ataupun cara. Kemudian seterusnya kita lihat kepada kunci jawapan mudah untuk kebaikan. Jelaskan hikmah ataupun kelebihan yang boleh didapati oleh masyarakat ataupun pada masyarakat. Hikmah kepada masyarakat, hikmah kepada diri. Jika anda lihat di sini, kebaikan, hikmah, kelebihan ini yang pada positif. Di sebelah kanan pula adalah yang negatif, implikasi, kesan buruk, akibat buruk, keburukan. Jadi jika pelajar jawab untuk kebaikan, kelebihan untuk diri, pelajar boleh ingat sajimar, iaitu sa disayangi oleh Allah, jiwa menjadi tenang, maruah dipandang tinggi. So berkaitan di sini semuanya positif Bagi keburukan ataupun kesan kepada diri, pelajar boleh buat benjimar ni. Dibenci oleh Allah, jiwa menjadi tidak tenang ataupun kacau bilau, maruah dipandang rendah. Okey, kesan bagi masyarakat. Tengok kepada kebaikan atau kehikmah yang didapati oleh masyarakat.
Jika mengamalkan mesti perkara yang positif ya. Jadi kesannya masyarakat akan dapat benda yang positif lah. Contohnya ni, masyarakat hidup aman. Ekonomi masyarakat berkembang maju. Image masyarakat dipandang tinggi oleh masyarakat lain. Jadi bagi kesan buruk ataupun implikasi, ini selalunya bagi kesan pada benda yang dosa ataupun benda yang negatif lah ya. Jadi kesannya mesti negatif, iaitu juga iaitu masyarakat tidak aman. Ekonomi masyarakat mundur ataupun jatuh. Image masyarakat dipandang rendah. Jika pelajar boleh nampak di sini, cuma kata yang ini positif, di sebelah kanan negatif. Jadi insyaAllah kalau pelajar boleh menggunakan kunci jawapan yang mudah ini bagi sebarang soalan yang sesuai untuk diberi jawapan seperti ini, jadi dapat membantu pelajar menjawab dengan baiklah. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada kunci jawapan bagi langkah, usaha, cara, cadangan mengatasi, tindakan menangani, membasmi, membendung, mengelak. Okey, jadi ini soalannya lebih kurang samalah kehendak dia. Jadi ada 3 bahagian dalam meningkatkan diri untuk orang lain. Maksudnya usaha, cadangan bagi orang lain. Maksudnya orang lain buat sesuatu benda yang salah, apa yang perlu kita buat. Yang ketiga ini berkaitan dengan cara nak elakkan diri daripada kita terlibat dengan benda yang negatif tersebut. Okey, bagi meningkatkan diri, pelajar boleh letak SMQ lah. Menunaikan solat fardu, menuntut ilmu, sentiasa berqiyam lail ataupun melakukan perkara sunat. Okey, untuk orang lain, langkah ataupun usaha mengatasi. Kalau nampak gerakan lain buat perkara yang salah. Jadi apa antara yang boleh adalah menasihati rakan. Yang kedua, melaporkan kepada pihak berkuasa. Contoh soalan macam jika ternampak ajaran sesat berlaku berluasa di kampung, jadi apa perlu tindakan yang dilakukan oleh anda? Jadi pelajar boleh jawab melaporkan kepada pihak berkuasa. Dan ini, yang ketiga, mengajak rakan bertaubat. Jadi kata kunci bagi usaha ataupun cara ini boleh digunakan mengikut kesesuaian soalan lah. Ya. Jadi yang ketiga, cara nak elak untuk diri sendirilah. Jadi apa yang perlu buat adalah tingkatkan amalan sunat dan wajib, menghadiri majlis ilmu, berkawan dengan orang yang soleh. Ini antara kata kunci bagi jawapan-jawapan untuk persoalan berkaitan dengan langkah, usaha, cara. Jadi nampak, kebanyakannya jika soalannya lebih kurang sama sahaja. Kadang-kadang soalan ni berbezanya adalah perbuatan. Tidak mengamalkan perbuatan ini ataupun melakukan zina secara berluasa ke. Jadi soalannya lebih kurang, jawapannya akan lebih kurang sama. Jadi pelajar boleh menjawab mengikut kesesuaian soalan yang diberi. Baiklah, kita terus fokus kepada soalan bagi tajuk pengukuhan kita hari ini, iaitu soalannya berkaitan dengan kata tugasnya adalah apakah. Jadi soalan yang berkemungkinan keluar untuk tajuk tawaduk ini adalah apakah maksud tawaduk, yang bernilai 2 markah. Jadi bagaimana cara pelajar nak menjawab? Ingat lagi, kita perlu menjawab menggunakan penulisannya menggunakan daripada kata kunci soalan, iaitu maksud tawaduk. Okey, bagaimana nak menulis? Perlu tulis kata kunci pertama dan juga kata kunci yang kedua. Contoh penulisannya adalah seperti yang telah Ustazah tunjukkan, iaitu maksud tawaduk ialah sifat kerendahan hati kepada Allah SWT dan sesama manusia. Jika pelajar menulis kata kunci pertama dan kata kunci kedua, maka pelajar akan mendapat 2 markah. Tetapi jika pelajar hanya menjawab maksud tawaduk ialah sifat rendah diri, contoh sifat rendah hati, jadi pelajar hanya berjaya mendapat 1 markah sahaja. Kenapa? Kerana pelajar hanya letak 1 kata kunci.
Okey, kita lihat kepada soalan yang seterusnya. Soalan nyatakan dalil naqli. Nyatakan dalil naqli. Okey. Nyatakan dalil naqli nama Allah SWT Al-Muntaqim. Bagaimana soalan ini? Ingat lagi? Kalau pelajar masih ingat, soalan berkaitan dengan dalil, bagaimana cara nak menjawabnya adalah pelajar perlu menulis dalil naqli ayat tersebut, ayat Al-Quran tersebut, ataupun menulis maksud ayat. Okey, contoh dalam dalil naqli tawaduk ini, pelajar boleh menulis wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Ataupun pelajar boleh menulis maksud ayat tersebut. Tulis maksud ayat saja. Dan tiadalah seseorang merendahkan diri kepada Allah, melainkan Allah SWT akan mengangkat darjatnya. Jadi pelajar boleh tulis mana-mana sahaja antara matan ayat dalil naqli ataupun maksud ayat tersebut yang bernilai 2 markah. Ingat, jangan tulis nama surah sahaja. Nama surah tak dapat markah. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga, iaitu soalan kata tugasnya adalah jelaskan. Kata tugas jelaskan ya. Jelaskan 2 contoh sifat tawaduk yang diamalkan oleh Rasulullah. Ingat lagi kata tugas jelaskan, pelajar hanya perlu menjawab ayat lengkap. Bagaimana cara nak menjawab? Pelajar perlu mengambil kata kunci soalan, iaitu 2 contoh sifat tawaduk yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, titik bertindih. Ataupun bolehlah masukkan ialah titik bertindih. Dan letakkan di bawahnya. Poin yang pertama, sebab minta 2 kan. Jadi bila minta 2, pelajar perlu menjawab 2 lah ya. Pertama, Rasulullah SAW bersama-sama membantu isteri melayani keluarga dan menguruskan rumah tangga. Yang kedua, sifat tawaduk yang diamalkan oleh Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan yang disediakan untuk baginda. Ingat ya. Ini sifat tawaduk yang diamalkan Rasulullah. Bantu isteri, tidak pernah mencela makanan. Jadi kata tugasnya hanya jelaskan. Pelajar boleh dapat 4 markah berdasarkan penulisan jawapan seperti ini. Seterusnya, soalan yang keempat. Soalan terangkan. Dia minta apa terangkan? Terangkan 2 hikmah. Terangkan 2 hikmah sifat tawaduk dalam kehidupan. Jadi apa yang perlu pelajar buat? Terangkan, ingat cara penulisan soal kata tugas terangkan perlu ada isi dan juga huraian. Ambil semula, 2 hikmah sifat tawaduk dalam kehidupan ialah: pertama, membentuk insan yang bertakwa. Huraiannya, kerana sentiasa mengamalkan sifat mahmudah. Yang kedua, dikasihi masyarakat. Huraiannya, kerana tidak bersikap sombong. Jadi bila mana pelajar dapat menjawab seperti ini, bagi soalan terangkan 2 hikmah, insyaAllah markahnya adalah 4 markah. Jadi jangan ragu-ragu bila menulis. Ingat, kenal pasti kata tugas dan juga jawapan yang bersesuaian dengan soalan tersebut. Dan tulis mengikut panduan yang telah kita pelajari. Okey, bagi soalan kebat, bagaimana kita nak mengenasan soalan kebat? Nak mengenal pasti itu soalan kebat ke tidak? Ataupun hanya soalan huraikan 2 kesan, contoh Okey, pertama, kebat selalunya ada stimulus ataupun rangsangan minda, di mana ada gambar ataupun petikan, pernyataan dan juga dialog. Yang kedua, tiada kuantiti jawapan yang diminta. Contohnya, bagaimanakah anda menghargai nikmat Allah? Dia tak minta. Selalu kalau minta, bagaimana 2 cara anda menghargai? Kalau yang macam itu bukan soalan kebat. Kalau dia minta bilangan 2, 4, 3, itu bukan. Jadi insyaAllah,
Untuk yang ketiga, cara untuk mengesan soalan kebat, selalunya peruntukan markahnya adalah 4 markah di tepi soalan. 1 markah untuk isi, huraian 1 markah, huraian lengkap 1 markah dan juga kesimpulan 1 markah. Dan keseluruhan adalah 4 markah bagi soalan kebat. Okey, teknik membina jawapan kebat. Langkah pertama, pelajar hendaklah mengetahui kehendak soalan. Contoh kehendak soalan bagaimana memerlukan pelajar menjawab tentang cara. Soalan kenapakah? Jawapan mesti menerangkan tentang faktor, punca, sebab, alasan. Jika soalan bertanya tentang hujah, berikan hujah ataupun berikan pendapat. Jawapan mesti memerlukan bukti dengan sokongan contoh. Dan jika soalan ditanya tentang kemungkinan berlaku, pelajar hendaklah menulis tentang kesan ataupun akibat kepada isu tersebut. Bagi langkah kedua, senaraikan isi yang menepati kehendak soalan tadi. Pilih satu sahaja isi yang anda yakin boleh dihuraikan dengan baik. Langkah ketiga, menghuraikan isi yang dipilih dengan memberi keterangan tambahan, memberi contoh kepada isi, memberi dalil Al-Quran ataupun hadis, memberi hikmah, kesan, punca tentang isu-isu dalam soalan, memberi perumpamaan, kata-kata hikmah dan juga lain-lain. Jadi langkah ketiga ni adalah untuk menulis huraian lengkap. So pepatah pun boleh digunakan Bagi langkah keempat adalah memberi kesimpulan. Pertama, kesimpulan itu mestilah berkaitan dengan isi dan huraian. Tidak boleh diambil daripada isi jawapan ataupun mengulang isi. Kesimpulan hendaklah menjelaskan tentang cadangan anda terhadap isu ataupun soalan tersebut. Okey, ada 6 contoh wacana, penanda wacana yang tidak boleh digunakan dalam menjawab item kebat. Contohnya, seterusnya, selain itu, di samping itu, berikutnya, sehubungan itu dan atau serta. Jadi ke-6 contoh penanda wacana ini tak boleh digunakan semasa pelajar menjawab soalan kebat. Kenapa? Kerana dia membawa kepada isi yang seterusnya. Sama ada isi yang pertama, kedua ataupun ketiga. Ataupun banyak isilah. Jadi ingat, penulisan kebat tak perlu banyak isi. Hanya satu isi, huraian lengkap dan juga kesimpulan. Jadi kalau pelajar gunakan penanda wacana ini, maksudnya pelajar dah memberi isi lebih daripada satu dalam jawapan kebat anda. Ini antara kata petua lah. Jangan guna tak perlu guna. Okey. Ini contoh kerangka kebat. Ini bagi pelajar yang masih belum menguasai, pelajar boleh menggunakan kerangka kebat ini menggunakan formula berdasarkan format kebat, iaitu bagi isi tuliskan pendahuluan tambah isi, huraian ditulis dengan penyambung suka, iaitu supaya, untuk, kerana ataupun agar, dan juga huraian. Bagi huraian lengkap, pelajar boleh tulis kesannya ataupun contohnya ditambah dengan huraian lengkap, suka, supaya, untuk, kerana, agar, dan diberi sedikit huraian bagi huraian lengkap tersebut. Dan kemudian membuat kesimpulan. Oleh itu, kita hendaklah apa dia berkaitan dengan isu ditambah dengan suka dan juga huraian. Contoh soalannya adalah seperti berikut. Orang yang bersifat tawaduk, hatinya sentiasa tenang dan tenteram. Soalannya adalah, bagaimanakah cara mengamalkan sifat tawaduk ketika berada di sekolah? Ingat, ini cara Ingat lagi tak kita belajar tadi ada panduan kunci jawapan umum tadi yang kita boleh jawab untuk cara. Yang tadi ada apa dia? Yang ilmu tadi, menuntut ilmu. Jadi pelajar boleh gunakanlah. Ini berkaitan dengan apa? Berada di sekolah. Ingat stimulusnya, orang yang bersifat tawaduk hatinya tenang dan tenteram. Jadi soalan dia, bagaimana cara nak amalkan sifat tawaduk ni? Jadi pendahuluannya, pelajar boleh buat cara mengamalkan sifat tawaduk ketika berada di sekolah ialah dengan menggunakan masa di dalam kelas dengan sebaiknya. Itu isi.
Bagi huraiannya, untuk menimba ilmu daripada guru dan juga rakan sekelas. Huraian lengkapnya, kesannya, murid tersebut akan mendapat kejayaan kerana meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Contohnya main sembang-sembang kosong, dia tinggalkan. Dia guna masa tu untuk selesaikan kerja sekolah ke apa ya. Jadi kesimpulannya, oleh itu kita hendaklah sentiasa merendah diri kepada Allah dan manusia agar selamat dunia dan akhirat. Di sini Ustazah letak apa sini? Ustazah letakkan dia punya maksud tawaduknya menjadi kepada kesimpulan. Boleh nampaknya semua? Inilah cara kita nak membina jawapan kebat. Okey. Tadi kita guna kerangka je kan. Jadi dalam penulisan kertas jawapan yang sebenar, pelajar hendaklah menulis jawapan kebat di dalam satu perenggan. Jangan gunakan point, tulis sahaja dalam satu perenggan. Contohnya, saya dah bagi cara mengamalkan sifat tawaduk ketika berada di sekolah adalah dengan menggunakan masa dalam kelas dengan sebaiknya untuk menimba ilmu daripada guru dan rakan sekelas. Kesannya, murid tersebut akan mendapat kejayaan kerana meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa merendah diri kepada Allah dan manusia agar selamat dunia dan akhirat. InsyaAllah, jika pelajar menjawab soalan kebat sebegini dalam satu perenggan, pelajar akan mendapat markah penuh iaitu 4 markah. Jadi itu sahaja untuk kali ini bagi tajuk tawaduk dalam bidang akhlak Islamiah. Ustazah tinggalkan dengan surah Al-Qalam ayat 4 iaitu wa innaka la'ala khuluqin azim, dan bahawa sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.